Hi, this is Rena punya first educational video on YouTube. And Rena tahu ramai daripada korang from TikTok, so thank you for supporting. Hari ni kita nak bincangkan undang-undang lafaz talak dan contoh yang Rena guna adalah kes viral Puteri Sarah dan Syamsul. Basically, mahkamah dah menetapkan hari ni ialah hari yang Sol patutnya lafaz talak terhadap PS. Even pagi tadi, PS dah sebut dah dekat media, harap-harap Sol tak change his mind. But in the end, we all know that he changed his mind. So, persoalan dia, boleh ke dia buat macam tu dan kenapa dia buat macam tu? First of all, suami memang ada hak mutlak untuk melafazkan talak. Dan hak ini termaktub dalam Seksyen 47. In fact, mahkamah hanya boleh menyarankan suami untuk melafazkan talak. Kalau suami itu tak nak, mahkamah tak boleh paksa suami untuk melafazkan talak. So, talak is out of the question. But, korang kena tahu that seorang wanita ada hak lain untuk mendapatkan cerai. Itu sebab PS mention hakam. Memang betul kalau jawatan kuasa pendamai tak dapat mendamaikan couple tersebut, next step memang adalah hakam. So there's still hope, just lama sikit lah. The second issue is, how could this happen? Of course mahkamah tak boleh paksa. And actually, kalau you dah tetapkan tarikh nafas dekat mahkamah and tiba-tiba you last minute cakap, oh I tak jadilah. Usually, if there's no reason, that is contempt of court because you're wasting everybody's time. Tapi dalam kes ni, first and foremost, ada pertukaran persetujuan last minute. And dalam isu ni, diorang tak bersetuju tentang banyak perkara. Antaranya, pertama, suami meminta untuk mengurangkan nafkah anak. Ini menjadi isu sebab PS cakap that Sol sendiri yang menentukan amount nafkah itu. Tapi last minute dia kata dia nak 30% reduction. Yang kedua, suami minta kurangkan amount mut'ah. And dalam kes ni, actually PS dah mention that mut'ah yang diminta sudah pun dibincangkan dengan ibu bapa mertuanya. And di sini is a very interesting thing. Even diorang sendiri cakap that amount tu sebenarnya amount yang kecil. Tapi bagi netizen, benda tu macam banyak gila sebab 1 juta macam tak boleh nak brain kan? But legally, I can tell you that amount tu sangat subjektif. Sebab tak semua orang ada income yang sama. Kalau you T20, maka T20 lah amount tersebut. Kalau you B40, B40 lah amount tu. Faham? So, tolong jangan samakan dengan situasi diri sendiri. Yang ketiga ialah pasal rumah kediaman. Pada awalnya nak bagi rumah kepada PS dan anak-anak dia untuk tinggal. Tapi last-last tak jadi. Keempat, PS refuse untuk lucutkan saman terhadap Ira. And this is a fun fact. Walaupun kes antara PS dengan Ira adalah contempt of court dan tiada kena-mengena dengan perkahwinan dia dengan Sol, tapi technically dalam negotiation stage, you boleh mention apa-apa saja untuk negotiate your divorce. Yang kelima, pihak suami mengatakan that proceeding JKP adalah tidak sempurna. Dan ini disebabkan proceeding tu dijalankan secara berasingan. Maksudnya dijumpa sebahagian lelaki separate, perempuan separate. Dia cakap macam tu sebab usually JKP akan meletak isteri dengan suami dalam satu bilik and to talk it out. Tapi legally, technically, JKP boleh pilih macam mana dia nak jalankan proceeding dia. Terutamanya kalau ada pihak yang tidak memberi kerjasama. Dah kalau susah sangat nak letak satu bilik, baik you jumpa separately dan decide. Tapi, mahkamah kena always consider that there is a miscarriage of justice. So, itu sebab selepas mahkamah menerima komplain daripada pihak suami, mahkamah mengarahkan pengerusi JKP tersebut untuk hadir di hadapan mahkamah untuk explain kenapa diorang punya sesi tu tidak cacat. Dan kalau proceeding tu didapati cacat, diorang kena repeat balik proceeding tu. Tapi kalau tidak, diorang akan terus proceed to hakam. So, whether it's hakam ataupun kena repeat JKP, apa-apa pun perjalanan Puteri Sarah masih jauh.